Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi saya berdiri di sini dengan memberi penegasan tentang pendirian Pakatan Rakyat menyokong usaha kerajaan untuk membenteras jenayah dan sama sekali tidak berkompromi dengan jenayah. Dan penegasan sekali lagi pendirian Pakatan Rakyat membantah sebarang tindakan mencabul hak asasi keadilan bagi manusia yang telah diiktiraf sejagat. Bagi maksud ini saya pergi sepintas lalu berkenaan dengan beberapa prinsip keadilan. Pertamanya, prinsip keadilan di dalam common law, iaitu dengan izin Principle of Natural Justice yang menyebut presumption of innocence until proven guilty. Di dalam bahasa Melayu, seseorang dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya, dan dalam prinsip dalam perundangan Islam dalam bahasa Arab disebut bara'atul zimmah. Prinsip ini adalah prinsip sejagat yang tidak boleh dicabul melainkan dalam keadaan-keadaan yang sangat terdesak seperti mana di dalam artikel 149. Dan di sini saya ingin menyebut sepotong ayat Quran berkenaan dengan keadilan yang diiktiraf setinggi-tingginya di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Yang bermaksud, dan apabila kamu menghakimi di kalangan manusia, hendaklah kamu menghakim dengan adil. Dalam menghuraikan ayat-ayat ini, Profesor Mahmud Saidun dalam bukunya dengan izin An Introduction to Islamic Law of Evidence menyatakan, justice may only be realized through enforcement of just laws based on divine inspiration, competent and just judges, and accurate proof plus strong and unshakable evidence. Maka sekali lagi saya tegaskan, dalam menegakkan keadilan kita perlu memantapkan pertama, undang-undang, kedua, penguatkuasaan, ketiga, institusi kehakiman, dan seterusnya, keterangan dan pembuktian. Tan Sri Yang Dipertua, prinsip keadilan ini sangat jelas. Maka tentu sekali undang-undang yang menetapkan penahanan tanpa hak perbicaraan, penahanan tanpa hak pembelaan, penahanan tanpa pembuktian adalah mencabul prinsip keadilan ini. Dalam keadaan hari ini, apabila kita dikejutkan dengan banyak kes jenayah kekerasan ini, kita sangat terkejut dan tergopoh-gapah dan mencari jalan penyelesaian dan jalan keluar. Sudah terhantuk baru tergadah, sehingga kita sanggup mengambil jalan singkat walaupun jalan tersebut menceroboh hak orang lain, menceroboh jalan orang lain. Mana mungkin keadilan ditegakkan dengan mencabul keadilan kepada pihak lain? Mana mungkin keadilan ditegakkan dengan berbuat kezaliman kepada pihak lain? Sebenarnya jenayah-jenayah ini berpunca dan berasal daripada jenayah-jenayah kecil. Apabila kerajaan tidak berjaya mengawal dan membenterasnya semasa kecil, penjenayah menjadi semakin berani untuk melakukan jenayah yang lebih besar dan lebih terancam. Seterusnya, saya ingin melihat sedikit kepada sistem undang-undang. Hari ini kita mengamalkan sistem undang-undang yang diambil daripada common law semenjak kemerdekaan, iaitu setelah hampir 60 tahun. Namun saban tahun kita menyaksikan indeks jenayah semakin meningkat. Tidak kelihatan surut. Malah masyarakat hidup dalam ketakutan. Masyarakat seolah-olah terpenjara, berada dalam penjara, sedangkan penjenayah bebas. Kecelaruan ini perlu diperbetulkan dengan menyelesaikan punca jenayah ke akar umbi.
bukan semata-mata mengambil kaedah menahan sewenang-wenangnya orang-orang yang dianggap penjenayah. Kita perlu menilai semula kelemahan dalam dasar pendidikan, dalam dasar ekonomi, dasar keluargaan dan kemasyarakatan dan sebagainya. Kecelaruan ini perlu diperbaiki dengan melihat dan memperbaiki sistem penguatkuasaan, sistem kehakiman dan sistem keterangan yang ada. Tetapi bukan sekali-kali dengan mencabul hak keadilan. Maka saranan-saranan yang dikemukakan bagi menambah baik PDRM hendaklah diteliti bagi pelaksanaannya. Seterusnya, janganlah kita mengharapkan perubahan kesan-kesan yang drastik, iaitu penurunan kadar jenayah dengan cara dan usaha yang sama saban tahun. Mengharapkan hasil berbeza dengan usaha yang sama adalah sesuatu yang tidak bijak. Perlu ada suatu usaha yang lebih intensif, usaha yang lebih untuk meningkatkan lagi profesionalisme kepolisian bagi mengurangkan kadar jenayah ini. Dan sebenarnya Islam menawarkan alternatif perundangan yang lengkap daripada sudut undang-undang substantif, prosedural dan juga keterangan. Dan sekiranya diteliti, terdapat beberapa persamaan antara prinsip-prinsip dalam undang-undang Islam dan common law, iaitu seperti prinsip natural justice dan tahap pembuktian yang menetapkan dengan izin beyond reasonable doubt dalam kes-kes jenayah. Ini adalah beberapa persamaan antara ciri-ciri common law dan juga perundangan Islam. Cuma tentu sekali terdapat perbezaannya. Bezanya, umat Islam mempercayai perundangan Islam ini lahir, datang daripada Yang Maha Pencipta melalui Rasul sebagai penyampai. Manakala undang-undang yang ada pada hari ini, common law, tentu sekali datang daripada manusia. Itu adalah satu perbezaan yang sangat ketara. Dan bezanya, satu lagi, Islam meletakkan jenayah bunuh dan mencederakan sebagai pencerobohan ke atas hak individu ataupun hak persendirian. Maka orang berkenaan sahaja, iaitu mangsa dan keluarga mangsa sahaja yang boleh membuat tuntutan, termasuk hukuman pembalasan yang setimpal melalui kerajaan dan juga memohon ganti rugi, termasuk hak memaafkan adalah diberi kepada mangsa dan keluarga mangsa. Sedangkan di dalam sistem undang-undang kita pada hari ini meletakkan kesalahan membunuh dan mencederakan sebagai hak awam, di mana keluarga tiada hak untuk memaafkan. Dan undang-undang Islam ini sebenarnya tidak asing di Malaysia. Ia telah pun diamalkan sebelum common law lagi. Contohnya oleh Kerajaan Melaka sebelum kejatuhannya dan beberapa kerajaan lain di negeri-negeri di semenanjung Malaysia sebelum zaman penjajahan. Dan pernah dikatakan undang-undang Islam adalah law of the land pada masa tersebut. Dan saya mohon kerajaan mengkaji secara serius beberapa prinsip-prinsip dan hukuman-hukuman di dalam undang-undang Islam yang mungkin boleh diadaptasi di dalam undang-undang jenayah, prosedur dan undang-undang keterangan yang diguna pakai sekarang. Dalam konteks pembuktian dan penyaksian, Islam telah menggariskan bahawa tugas memberi penyaksian atau hadir sebagai saksi adalah tanggungjawab kepada Allah dan agama dan menjadi suatu bentuk ibadat. Penafian tidak bersetuju untuk menjadi saksi adalah suatu dosa yang sangat besar. Allah berfirman di dalam suatu ayat, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, berdiri tegaklah dengan keadilan, dengan menjadi saksi bagi Allah, walaupun dengan memberi kesaksian ke atas diri sendiri, kedua ibu bapa ataupun kaum keluarga. Jelas penyaksian adalah sangat penting dan menjadi tanggungjawab. Perlanggarannya adalah suatu dosa. Maka tugas penyaksian ini adalah sangat penting dan sangat diambil berat di dalam Islam. Seterusnya, konsep hukuman. Boleh beri aluan. Terima kasih. Silakan. Sekarang cakap tentang saksi untuk penjenayah yang dengan senjata api, yang ini terlibat nyawa kita. Jadi peranikah yang berhormat jadi saksi untuk jenayah tersebut? Saya tak berani. Terima kasih. Sebab itulah saya tekankan tadi, kita hari ini di dalam melaksanakan keadilan sangat memerlukan kepada penyaksian. Maka bagi memastikan proses penyaksian ini berlaku tanpa berlaku kezaliman selanjutnya, ini tugas kita. Mantapkan, cari kelemahan dan selesaikan kelemahan ini dalam apa jua bentuk sekalipun. Dan dalam konteks undang-undang sendiri telah menjadikan tanggungjawab menjadi saksi adalah satu tanggungjawab ibadat. Tidak menjadi saksi apabila diminta adalah suatu dosa. Jadi kerajaan perlu fikir mekanisme perlindungan saksi supaya saksi tidak akan terlibat dengan kezaliman seterusnya. Seterusnya saya ingin pergi kepada beberapa konsep hukuman di dalam undang-undang Islam. Hukuman dalam undang-undang Islam bertujuan sebagai pembalasan kepada penjenayah dan lebih besar lagi menjadi tauladan dan pengajaran kepada semua golongan masyarakat agar tidak berkelakuan seperti mana penjenayah tersebut. Sebab itu ada sesetengah jenayah yang dihukum di khalayak ramai. Contohnya bagi kesalahan merompak, membunuh dan berzina. Antara kesalahan ataupun hukuman yang dibuat di khalayak ramai adalah seperti bunuh dan juga rotan. Tetapi apabila kita lihat dan kita bandingkan hari ini, kebanyakan hukuman, semua hukuman yang berjalan pada hari ini, semuanya dilakukan di penjara. Hukuman gantung, hukuman sebat, semuanya dilakukan di penjara dan tidak ada dibuka kepada mana-mana masyarakat yang ingin untuk menyaksikan hukuman itu dilaksanakan, tidak dibenarkan. Sedangkan konsep ini berbeza dengan Islam. Ada beberapa kesalahan, contohnya hukuman rotan, diminta disaksikan oleh sebahagian daripada masyarakat supaya kesannya, iktibarnya, tauladannya dapat dirasai oleh sebahagian besar masyarakat. Kita lihat kes Mona Fendi, betapa kes tersebut pesalah tertuduh telah disabitkan dengan kesalahan, iaitu pembunuhan yang sangat kejam, sangat tidak berperi kemanusiaan, dan akhirnya telah sabit hukuman dan telah pun dihukum bunuh. Tetapi masyarakat kadang-kadang hilang tahu cerita berkenaan dengan pembunuhan tersebut. Akhirnya kemudian baru tahu 10 tahun, 20 tahun kemudian bahawasanya Mona Fendi telah pun dihukum. Jadi hukuman-hukuman terhadap penjenayah-penjenayah besar ini sepatutnya diwar-warkan, ditunjukkan agar menjadi iktibar kepada masyarakat, sebahagian besar masyarakat. Dan kadang-kadang apabila perkara ini ditunjukkan, melihat dengan mata kepala sendiri, kesannya adalah lebih besar berbanding dengan mendengar melalui surat khabar, membaca berita dan sebagainya.
Bagi kes bunuh dan mencederakan pula, Islam mengetengahkan konsep pembalasan yang setimpal. Bunuh dibalas bunuh, mencederakan tangan balasannya mencederakan tangan yang sama. Menyebabkan kecederaan mata akan dibalas dengan mencederakan mata yang sama. Namun ia adalah hak individu. Individu berkenaan sama ada ingin menuntut pembalasan setimpal, ganti rugi ataupun memaafkan. Hak yang sangat besar diberikan kepada mangsa dan keluarga mangsa yang terlibat dengan kes bunuh dan mencederakan. Jadi konsep ini memang sangat berbeza antara konsep yang diguna pakai di dalam common law yang kita guna pakai hari ini dan konsep yang diperkenalkan di dalam Islam. Dan saya tidak ingin membahaskan PCA ini lebih panjang lagi memandangkan daripada sudut teknikal undang-undang telah pun banyak diperbahaskan. Cuma sekali lagi saya menegaskan kita tidak akan berkompromi dengan pencabulan terhadap keadilan, sistem keadilan. Mohon laluan, ya Muhammad. Dah habis dah, Muhammad. Nak tanya kah? Habis dah. Ada sambung lagi kah? Tak ada dah. Cukuplah tu agak setakat kerana kita hari ini menghad masa itu kuasa saya. Dan tu tadi timbalan saya terbuat keputusan lebih kurang 20 minit. Yang Muhammad agaknya bercakap dalam masa yang diapakan bagus. Sekarang sampai buang masa, saya persilakan Yang Muhammad Datuk Datuk Madinah. Selepas itu saya nak jemput Datuk Muhammad